bukan Islam sanggup menyerahkan surat kepada seorang Islam ataupun imam untuk mengarahkan dirubuk surau dan masjidnya. Bukankah ini satu penghinaan terhadap orang Islam? Adakah Ketua Menteri Sabah terlibat? Mengikut tuning Jalan Custom Sempurna seluas lebih kurang 10 ekar telah digejetkan sebagai Sabah Port Authority, di mana kawasan berkenaan dihaskan untuk Sabah Port Authority ada masa akan datang. Bagaimanapun, selepas berlakunya insiden peperangan di Filipina Selatan, port ini telah ditutup atas faktor keselamatan pada tahun 70-an. Sebenarnya Sabah Port Authority ini adalah nadi kepada pembangunan daerah sempurna sekian lama sebenarnya. Sebab perniagaan barter trade telah berlaku semenjak ratusan tahun di pantai timur Sabah. Jadi induk kepada ekonomi sempurna ini sebenarnya adalah Sabah Port Authority itu sendiri. Perniagaan barter trade di antara Filipina Selatan dan juga Sempurna yang berjalan sekian lama telah menghidupkan ekonomi daerah itu semenjak zaman British. Akhirnya setelah kerajaan berjaya, yaitu kerajaan baru di negeri Sabah, Sabah Port Authority dibuka semula dengan menggunakan agensi SAPMA. Amat mengherankan kita, SAPMA yang telah memberi peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan, asnya nelayan, dan juga masyarakat kampung di daerah itu, telah menghadapi masalah pada baru-baru ini. Bayangkan Sabah Port Authority yang telah diserahkan kepada Sabah Peace Marketing, yaitu SAPMA, yang telah merancangkan ekonomi daerah sempurna dalam bidang perikanan. Tidak terdapat satu pun pelabuhan ataupun kompleks perikanan di daerah sempurna, melainkan menumpang di tanah Sabah Port Authority yang seluas 10 ekar di Jalan Custom Sempurna. Sehingga hari ini para nelayan yang ada memunggah tangkapan mereka hanya bergantung kepada kompleks SAPMA, di mana di dalamnya ada tanah Sabah Port Authority. Tapi amat mengherankan baru-baru ini, sehingga nelayan, bukan setakat nelayan biasa, persatuan nelayan, persatuan yang telah diamanahkan oleh pihak kerajaan untuk memajukan masyarakat nelayan yang mempunyai ahli 1.800 orang, campur dengan keluarga mereka tidak kurang daripada 5.000. Masyarakat nelayan daerah sempurna menggunakan kemudahan Sabah Port Authority ini sebagai pusat pemunggahan ikan. Tapi malang dan sedih sekali apabila dengan tiba-tiba saya mendapat maklumat bahwa pemilik Hotel Sipes menyerahkan satu surat kepada mereka dan mengarahkan mereka
serta-merta keluar daripada Sabah Port Authority yang ditakbir oleh SAPMA, Sabah Peace Marketing, di Jalan Custom Sempurna itu karena tanah berkenaan secara magic, secara otomatik, secara silap mata telah dimiliki oleh individu yang bernama Datu Chua, yang kebetulan juga pemilik Seabase Hotel daerah Sempurna. Di mana pemimpin kita, di mana wakil rakyat kita pada hari itu, pada masa itu? Adakah mereka tidak sadar bahwa nilai Sabah Port Authority itu adalah amat tinggi kepada masyarakat nelayan? Adakah mereka tidak sadar bahwa nilai Sabah Port Authority itu telah menggerakkan ekonomi daerah Sempurna, walaupun para nelayan, Persatuan Nelayan, BNK, Sabah Peace Marketing menumpang di tanah Sabah Port Authority ini, tiba-tiba pula menjadi milik individu, sehingga menggunakan khidmat guaman untuk menghalau para nelayan daripada meneruskan perniagaan ataupun memunggah ikan di tanah ini. Ini yang menjadi persoalan kepada kita semua rakyat Sempurna. Apa sebenarnya wakil rakyat kita buat? Apa Sapi buat? Apa Nasir buat? Adakah beliau tidak sadar perniagaan barter trade sudah berlaku di Jalan Custom Sempurna ini sejak 126 tahun dahulu di Sempurna. Tetapi dengan sekelip mata, Sabah Port Authority telah menjadi milik individu, dan yang menyedihkan, pemimpin tidak bercakap, pemimpin tidak mengambil tindakan terhadap apa yang berlaku dan apa masalah yang dihadapi oleh para nelayan di kawasan itu. Seabase Hotel juga sebenarnya pada mulanya cuma 4 ikar, dan saya dipahamkan bahwa Seabase Hotel ini dipohon zaman kepimpinan Tun Sakaran Dandai sebagai Ketua Menteri Sabah, dipohon oleh Tuan Haji Badiri, di mana Tuan Haji Badiri ini adalah berstatus anak menantu kepada Tun Sakaran daripada menantu adik Tun Sakaran atau kakak Tun Sakaran sendiri. Dengan pemilikan Haji Badiri menjadikan Seabase Hotel seluas 4 ikar pada masa itu, maka saya dipahamkan tanah yang telah dijual ini telah diserahkan kepada pemilik Seabase Hotel, Datuk Chua. 4 ikar. Itu pun tanah kosong yang di-apply. Dan akhirnya wujudlah satu hotel di daerah Sempurna. Kita bangga kita memiliki kemajuan dengan terbenanya sebuah hotel di tepi laut. Tetapi pernahkah kita terpikir bahwa kebanggaan itu telah mengikis, telah menafikan hak bumi putra tempatan tanpa pembelaan oleh pemimpin dan wakil rakyat mereka? Adakah Anda bangga memiliki pemimpin yang tidak sedikit pun ada belas kasihan kepada rakyat, kepada masyarakat nelayan di kawasan itu? Bayangkan,
dengan keluasan 4 ekar pada hari ini Sabah Port Authority secara magic atau proses menggunakan salah guna kuasa ataupun proses penipuan ataupun proses kapsit kah? Akhirnya mereka memiliki 10 ikar lagi tanah yang berhadapan dengan Cipes Hotel itu. Dan sekarang saya sendiri pernah melawat kawasan itu. Mereka sudah hampir 95% menimbusnya menjadikan tanah dan sudah lengkap pun memagarnya. Dan saya dipahamkan sebuah surau yang ada di kawasan itu bakal dirobohkan. Saya sendiri bertemu dengan imam di surau itu. Imam telah membantah ataupun menyuarakan kenapa harus diroboh sebelum digantikan. Dan akhirnya tembok tadi dihentikan sementara waktu. Saya dipahamkan tunggu selepas pilihan raya lah, baru mereka robohkan masjid itu. Jadi artinya niat untuk menyelesaikan pun tiada, tetapi menunggu masa untuk dirobohkan pada masa akan datang. Jadi pemilikan Cipes Hotel yang pada mulanya 4 ikar sekarang sudah 12 ikar. Saya khawatiri ada orang di belakangnya. Ada tangan-tangan gaib yang berbuat sesuatu di belakangnya. Karena hak kerajaan sendiri, bagaimana Sabah Port Authority itu dibatalkan dan dijadikan milik individu, sedangkan Sabah Port Authority ini amat diperlukan oleh para nelayan. Kalaupun dibatalkan, kita minta bagaimana individu boleh memilikinya. Sebab kalau ada penyelewengan, jika ada sesuatu yang tidak betul, maka kita minta pihak SPRM menyiasat secara terperinci, menyiasat sedalam-dalamnya siapa yang terlibat. Saya tidak yakin pemilik Cipes Hotel ini mempunyai kuasa dan keistimewaan sehingga boleh diberikan sebegitu besar tanah dan menapikan 5.000 kepentingan nelayan di Sabah Port Authority yang memunggah ikan di situ, dinapikan oleh hanya satu manusia yang sebenarnya sudah operasi, memiliki sebuah hotel yang begitu indah, tetapi dia ambil hak penduduk tempatan, dia ambil hak bumi putra lagi. Pada masa yang sama pemimpin, wakil rakyat hanya berdiam. Tapi dia tidak diam. Saya tahu bahwa saya melihat dalam laporan-laporan dan gambar persahabatan mereka. Saya lihat dalam laporan akhbar mereka sentiasa bersama. Dan saya takuti ada kerjasama saling menghalalkan antara satu sama lain tindakan yang haram ini demi kepentingan pribadi, demi kepentingan diri sendiri, sanggup ketepikan hak kepentingan ekonomi keseluruhan rakyat di kawasan itu. Sebab operasi Sabah Port nelayan di sana sedang berjalan sehingga hari ini. Tapi bayangkan, kawasan Dewan Undangan Negeri yang diwakili oleh pemimpin Islam, yang diwakili oleh 98% pengundi Islam,
membiarkan 90% ini dinafikan hak perniagaan mereka, dinafikan hak nelayan mereka, dinafikan hak keluarga mereka untuk memunggah ikan di Sabah Port Authority hanya karena membela satu manusia yang mungkin menjadi kroni, tapi sebenarnya hanya mewakili 2% pengundi di sana. Hanya mewakili 2% pengundi di daerah Sempurna. Dan yang bakal memiliki tanah Sabah Port Authority pula ini sebenarnya sudah memiliki 4 ekar tanah di kawasan itu. Takkan nak kasih lagi 10 ekar itu yang menjadi milik penduduk tempatan untuk memunggah ikan. Selepas itu, bukankah namanya menghina apabila bukan Islam sanggup menyerahkan surat kepada seorang Islam ataupun imam untuk mengarahkan diroboh surau dan masjidnya? Di mana pemimpin Islam pada masa itu? Di mana wakil rakyat Islam pada masa itu yang diwakili oleh 98% ini? Bukankah ini satu penghinaan terhadap orang Islam yang majoriti di sana? Dengan membenarkan pengundi 2% ini menghalau mereka daripada tempat perniagaan mereka, daripada masjid mereka, daripada menghancurkan masa depan anak cucu mereka. Kita minta supaya pihak SPRM membuat siasatan secara perinci dan mencari dalang-dalang pemilikan tanah Sabah Port Authority ini. Sebab saya yakin bahwa pemilikannya secara tidak betul. Mungkin ada kerja-kerja gaib ataupun kerja-kerja kotor untuk memiliki tanah itu. Kenapa rampasan tanah berlaku di daerah ini? Rampasan yang melanggar undang-undang dan akta tanah. Rampasan tanah terhadap rakyat secara paksa dan mengetepikan undang-undang. Adakah Ketua Menteri Sabah terlibat? Jika Ketua Menteri Sabah tidak terlibat, maka kita minta supaya Ketua Menteri Sabah campur tangan soal penyelewengan yang berlaku di daerah Sempurna secara yang kita panggil secara package. Package-nya package ahli politik dan pegawai-pegawai kerajaan di daerah itu yang saling bantu-membantu untuk menafikan dan seterusnya merampas hak rakyat tempatan. Saya hendak bertanya, apakah SPRM ini telah ditransformasikan? Sebelum ini SPRM pernah melakukan satu tindakan yang amat tegas kepada seorang ketua menteri semasa zaman kerajaan PBS, Datuk Joseph Fairing Kitingan, terpaksa ditangkap di tengah jalan oleh pihak SPRM karena terlibat memberikan proyek kepada keluarga terdekatnya, kepada adik iparnya Justin Ali, yang menyebabkan beliau terpaksa diheret ke mahkamah dan didapati oleh pihak mahkamah bersalah dengan
denda sebanyak 1.800 kalau saya tidak silap pada masa itu. Nampaknya ketegasan pihak SPRM dalam soal rasuah pada zaman PBS ini sangat dan amat tegas. Tetapi pada hari ini SPRM telah ditransformasikan sekali lagi dengan memberikan mereka lebih kuasa di zaman pemerintahan Abdullah Ahmad Badawi. Kes yang sama berlaku. Seorang ketua menteri yang memberikan tanah kepada anak menantunya, yang hari ini kita lihat wujudnya satu hotel di daerah Sempurna di Jalan Custom ini. Adakah pihak SPRM akan melakukan kerja yang sama? Kerana kes tanah di Jalan Custom ini saya lihat diberikan kepada seseorang yang mungkin ada ciri-ciri yang tidak menepati peraturan yang telah ditetapkan. Saya harap SPRM membuat tindakan kepada orang yang bertanggung jawab ini seperti mana dia membuat tindakan kepada ketua menteri terdahulu. Sebab hari ini tanah seluas 4 ekar inilah yang menyebabkan nafsu pengusaha, nafsu golongan kapitalis yang hendak memperluaskan perniagaannya, maka rakyat tempatan menjadi mangsa. Maka rakyat tempatan dinafikan haknya, sedangkan tanah itu tanah milik Sabah Port Authority yang jika tidak pun menjadi milik Sabah Port Authority secara penuh pada hari ini, tetapi dia telah menjadi hak adat penduduk tempatan daerah Sempurna yang digunakan sebagai pusat dan nadi perniagaan, nadi kehidupan, nadi ekonomi penduduk tempatan, asnya daripada golongan nelayan, golongan usahawan dalam industri barter trade atau tukar barangan sejak ratusan tahun dahulu. Jadi kita minta, jikalau benar-benar SPRM telah ditransformasikan, kita minta SPRM lebih tegas dalam soal menegakkan keadilan kepada rakyat jelata di negeri ini. Ini kita minta. Jangan keadilan itu hanya diberikan kepada ikan-ikan hiu, tetapi kepada ikan totok mereka memandangnya sebelah mata. Harap ambil tindakan yang lebih tegas dalam isu tanah Jalan Custom pada hari ini. Untuk makluman SPRM, Menteri Alam Sekitar telah memberi jaminan bahawa tidak ada lagi penimbusan pantai sejak beberapa tahun yang lalu. Tetapi wahai SPRM, pergilah ke Sempurna ke hari ini, tegak
tunaikan tanggung jawab Anda, tegakkan keadilan Anda, karena ada rakyat yang jadi mangsa di sana, ada surau yang hendak dirobohkan, ada nelayan yang hendak dinafikan haknya dengan kerja tangan-tangan gaib yang sedang menimbus pada hari ini jalan custom itu. Saya minggu lalu saya ada melawat tapak ini. Saya ada berjumpa dengan imam yang mengendalikan surau di tempat itu, dan saya dengan mata saya sendiri melihatnya. Kerja-kerja penimbusan terus dan sedang berlaku, sedangkan Menteri Kerajaan Tempatan dan alam sekitar telah memberi jaminan seperti mana yang saya dengar, KK Waterfront telah dihentikan penimbusannya karena ingin mematuhi undang-undang. Kenapa? Adakah undang-undang di pantai barat Sabah ini tidak sama dengan di pantai timur Sabah? Hanya karena di pantai timur Sabah ini bahwa ada tangan-tangan gaib yang sangat berkuasa sehingga menafikan hak penduduk tempatan dan hak rakyat, serta melanggar peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan, melanggar peraturan alam sekitar, melanggar peraturan kerajaan tempatan. Di samping itu, saya ingin dan minta kepada SPRM juga melihat pihak pentadbiran tanah, pengurusan tanah, sama ada LUC telah dijalankan secara teratur. Karena terlalu banyak mangsa di daerah Semporna yang menghadapi kes-kes pencerobohan tanah, penapian tanah penduduk daerah itu. Pada masa yang sama, tangan-tangan gaib dan kotor ini meluluskan dan membenarkan kapitalis-kapitalis menguasai perniagaan di daerah Semporna.